Soalan pertama, apakah maksud kalimah ini? Dari mana tempat yang sesuai? Yang pertama, alhamdulillah. Kedua, subhanallah. Ketiga, na'udzubillah. Yang keempat, perkataan ta'ala bagi Allah Ta'ala. Dia kata masa mana kita nak guna dan benda maksud. Alhamdulillah, mana segala puji bagi Allah. Iaitu kita kata pada permulaan majlis. Bismillah, alhamdulillah, nak mula majlis, nak mula doa. Dan kita kata juga apabila kita mendapat rezeki atau nikmat. Terbalik di rumah, siapa molek nak, tak rebah tak apa naik motor, parking, alhamdulillah. Naik atas rumah pula, tengok buka tudung saji, adalah lauk ikan singgang dengan sambal belacang, alhamdulillah. Nak lepas makan molek-molek ada, tak mutah tak apa, alhamdulillah. Alhamdulillah fi kulli halin, kata Rasulullah, pada setiap perkara. Alhamdulillah semua. Subhanallah, maha suci Allah. Tengok benda hak pelik-pelik. Nampak? Subhanallah, budak ni buat apa buat gini. Pelik-pelik. Ni budak-budak pelik-pelik ni. Nak kelawa tapi jadi uduh. Lawa ni tuntutan Islam. Maknanya kita umat ni biar jangok. Allah suka tengok. Nabi pun kasih kalau orang tu jangok. Jangok ni gimana? Jangok ni maknanya dia comel. Pakai baju nak pakai hak comel. Nah, kalau sikat rambut, sikat molek. Kalau kilas kebang, kilas molek. Kalau piyah, putih selepu. Nak, pula cawah kali sekebang macam toh sapoh. Nah, kalau piyah kau patik sawa. Nah, Nabi suka comel, beradong. Nampak? Kalau baju pula semayang, jubah nak pergi jemaah, papsai. Tu Islam, tu tutang Islam. Ni jangok, tak apa. Tapi tak kena cara, budak-budak ni. Nak lawa jadi uduh. Ni ubah besi kat atas kening. Macam beruk gila. Dah comel. Orang nak jangok tapi jadi uduh. Faham? Nak hias. Nak hias perhiasan kan gitu. Nak tu natang hak gitu. Kita tengok tersebah hari Sabtu. Maring. Lagi tengok kat kali buat omongan surah ikhwan. Besi jujuk ni turun kan darat ni. Ni besi jujuk ni, besi bulat. Orang ada tarik lasi tu kan. Boleh hati besi tadi. Macam setan muka. Bukan nak hina tapi terhina dengan sendirinya. Jadi nak lawa, nak suruh tengok kelas, dah kelas gitu. Kelas pun macam orang beruk gila gitu. Allahu Rabbi. Nak lawa jadi huduh. Jadi tengok pelik-pelik apa-apa. Lidah ni letak subang pula. Lidah tu jelek masuk paku. Dulu mak payah ada Singapura kau buat. Learning Terengganu ada dah. Nampak? Plaza. Kau lupa bujuk dia siap bubur depan. Nampak? Satu ping RM9. Satu ping RM9. Hak tebuk pusat RM18. Hak tebuk lidah RM35. Tak, siap ngobat apa semua. Jadi alien. Predator tu muka. Jadi Tuhan buat comel jadi binatang. Jadi tengok black-black itu, subhanallah, contohlah. Warna jadi gini. Tapi orang tak kata tak, patut kata. Tu benda gini tertanya gitu. Nampak baru dia bengong. Na'udzubillah bila kita dengar benda-benda yang jahat seperti azab atau murtad atau maknanya maksiat besar. Dengar cerita tentang api neraka, na'udzubillah. Dengar cerita azab kubur, na'udzubillah. Dengar orang masuk Kristian, na'udzubillah. Mana na'udzubillah, aku minta berlindung dengan Allah. Gula naik. Gula naik tak kata gitu. Gula naik, alhamdulillah. Kawan saya ajak pergi sejik. Dia kata makanan banyak, orang sikit. Jadi saya pun makan banyak. Tiba-tiba makanan tak cukup. Apa hukum saya ambil makanan banyak? Menyebabkan makanan orang lain tak cukup. Jawabnya haram perbuatan. Ingat, bila kita pergi makan jamuan di masjid di rumah orang, selagi mana tuang punya makanan tak suruh makan banyak, maka makan ikut adat. Faham? Jangan buat lebih banyak gitu. Doa lalu. Ikut adat. Nampak? Mana kata pergi makan kenduri jamuan kau nasi minyak, makan sepinggang kenyang, tambah sepinggang lagi lah. Boleh.
Makan sepinggang sedap, tambah sepinggang lagi. Tu adat sekurang-kurang orang awam wadah lah tu. Patut sepinggang je. Tapi tak apa, lebih boleh nambah. Kerana nambah ni pada adat lumrah dah masyarakat dak marah. Nambah. Ni atur lauk keliling. Nasi cotek tengah. Ikan kering hak keping-keping jujuk ni 9 keping jujuk. Tak timur Cina ni gubah kut pirai. Jadi orang tengok pelik mari dua ni natang ni. Boleh natang suti. Dah reti bahasa tu. Jadi tak cukup lauk orang. Jangan buat gitu. Dia pun pergi surah. Dia pun makan-makan banyak. Pasal kawan dia kata, boleh ambil banyak. Kawanmu tu tuang makanan. Dah, kawan aku macam aku juga. Tak boleh. Dia kena tuang makanan. Kita pergi makan kenduri. Nampak? Nak kabar ni. Saya makan banyak. Nak makan banyak boleh tak? Mana tuang rumah? Kata tuang rumah tu. Orang pun tunjuk. Ni apa? Ni orang ni dia nak jenis makan banyak. Mong nak apa dia. Mu makan dapur. Abu bodoh lah kawah tu. Faham tak? Tak apa gitu. Pasal tuang rumah benar. Ada kawan dia kata kalau semayang jemaah makmum boleh baca perlahan sehingga ada sebahagiannya tak didengar. Dengan syarat kita yakin kita baca. Benar tak? Tak benar. Sebab bila kita baca dia mesti berbunyi. Yang dimaafkan tak dengar apabila kita baca tu di tempat yang bising. Tapi kalau tutup benda bising jadi dengar. Bising tak dengar. Tu baru panggil berbunyi. Kalau baca ni mesti dia berlapah. Tiap-tiap lapah dia mesti perkataan. Perkataan dia bersuara. Nampak? Jadi sebab tu ulama buat syarat sekurang-kurangnya dengar perlahan di telinga kita sendiri. Kalau buat gerak mulut hanya wajib untuk orang bisu pada ketika baca rukun qauli. Kita bukan bisu. Adakah cara duduk mengikut sunnah? Duduk sila ke, bersipur ke atau duduk macam tahiyat? Jawabnya duduklah guana-guana pun. Nampak? Yang adanya duduk yang ditetapkan atau diafdalkan ketika semayang. Lepas semayang tu kita duduk guana-guana pun boleh berlaku. Cuma setengah ulama kata elok duduk seperti duduk tahiyat. Tak mau duduk tahiyat nak duduk sila. Boleh ke? Apa hukum bismillah tengah surah? Kerana mula satu bacaan. Tidak sunat baca bismillah tengah surah. Bismillah pada depan surah. Tengah a'udzubillah. Melihat najis sendiri makruh. Betul tak? Betul lah. Jadi begok tengok tahi. Bodoh, tak ada kerja. Orang tengok kitab. Tengok tahi. Tu yang begok lama, duk kaji tahi. Orang jangan, ulama sebut jangan tengok. Ada orang bagi tengok begok. Begok. Bodoh ke cerdik. Tengok buat apa. Tapi untuk kepastian. Untuk pastian dia. Dia boleh untuk kesihatan. Nak tengok, nampak masalah darah ke apa boleh lah. Tu hajat, tak ada hajat orang dia tengok. Nak pastikan warna dia tak payah tengok. Apakah maksud rasuah di sisi syarak? Seorang meniaga dapat tender dari sebuah badan kerajaan. Masalahnya orang yang menguruskan tender tersebut minta komisen daripadanya. Kalau tak beri, projek itu tak dapat. Tak ada lah projek itu. Jawabnya kalau kita dapat dah tender kepada kita. Kemudian orang-orang yang nak menguruskan tu minta habuang. Hak tu bukan rasuah. Hak tu makan haram dia panggil. Faham? Kerana kerajaan gaji dah dia. Madang projek tu hak kita dah. Yang rasuah ni projek itu boleh orang lain pun ada peluang sama. Seperti kita. Tetapi oleh kerana kita kenal, kita rasuah, maka dapat ke kita. Situ rasuah. Faham? Beri juga. Tapi kalau dapat dah projek tu ke kita, cuma nak jalan lacoy. Nak bagian surat ni sikit lagi, faham pasal projek kita sign belaka dah. Jenis ni banyak gak jenis makan gaji kerajaan ni, dia minta barang. Nampak? Ni minta ansek, ni minta kayu goh. Jawabnya makan haram harta orang gitu. Ramai jenis makan gitu. Beli sendiri ya, baru berkat. Kaki tangan awam mengalami kesulitan setelah semua elang dipotong. Sekarang dia tidak mampu untuk beri nafkah zahir kepada bini dan anak. Banyak keperluan rumah tangga ditanggung oleh bini dia. Sebagai laki-laki bertanggungjawab, apakah harus dilakukan? Perlukah dia bebaskan menceraikan isterinya? Jawabnya, kalau kita dulu cukup nafkah, sekarang tak cukup, pasal apa dia ni tak boleh elang dah, gaji saja je, maka kita berusaha lah, bukan suruh cerai.
supaya kita dapat memulihkan ekonomi kita. Nak berniaga, tambah pendapatan. Saya dah bertunang, sekarang tunang saya belajar di luar negara. Selama bertunang kami jarang berhubung sebab dia kata tak molek. Bila saya rindu dia, saya tengok gambar dia. Tapi dia kata tak molek juga tengok gambar. Gimana tu? Kata molek lah, tunang mungkin ni. Nak, mana bagus lah, warak. Tak ada masalah nak tengok benda. Boleh kemung lagi. Kawan saya ada sebuah ladang ternak ayam dan ikan keli. Masalahnya ayam dia mampu makan ikan keli. Halal ada ikan keli yang dia bela itu. Halal ikan keli yang tak bolehnya orang makan-makan. Ikan keli dia binatang, tak ada ukur syarak. Cuma gini, binatang yang makan bakar. Ulama kata kalau berubah lah baunya, bau najis, dua kau. Pertama kata makruh makan, kedua kata haram. Gitulah semua. Tapi kalau makan najis tak berubah baunya, tubuh tetap daging ikan keli. Makan najis hukumnya harus. Faham? Jangan berubah. Begitu juga dengan sayur. Kita jiruh pakai baju tahi sampai sayur iris bau tahi. Tengah ulama kata haram makan, tengah ulama kata makruh. Tapi baja tu kita ubah atas tanah diserat oleh daun, oleh akar menaik ke daun jadi segar daun. Daun tidak berubah apa-apa, tetap berasa kobeh. Hukumnya harus, tak ada masalah. Soalan seterusnya. Boleh tak bagi tahu kitab yang Ustaz baca untuk syarah nama Allah? Kau baca saat ni. Kitab ni. Mausu'atul Qasas Al-Quran. Asma'ullahul Husna. Dia syarah. Tiap-tiap satu nama Allah tu dia syarah dalam 5-6 muka. Kita baca 2-3 baris je. Kalau baca satu nama 6 muka, satu nama 2 minggu habis. Nampak tak? Beli Mesir ni. Karangan Dr. Abdul Hamid Mustafa. Molek kitab ni. Dia disyarah 99 nama Allah. Satu nama disyarah 5-6 muka. Nampak batu tebal ni, semua ni 100 nama je. Soalan seterusnya. Abang ipar saya duduk sebelah rumah mak mertua saya. Masalahnya abang ipar saya dan keluarganya makan dalam rumah mak mertua. Makan saja tak pernah bayar sesen. Malah letak anak-anaknya kecek-kecek. Dengan pamper tak mandi. Dari pagi sampai petang. Tanpa bagi duit. Terima kasih pun tak kata. Apa hukumnya? Jadi dia ni tak puas hatilah. Pasal mak ayah dia ni kena jaga anak abang ipar dia. Abang ipar ni kahwin dengan kakak dia. Jarang abang ipar kahwin dengan abang dia. Abang ipar kahwin dengan kakak lah. Jadi anak saudara dia. Jadi masalahnya bulu mata ni abang ipar ni kira pandai letak anak je. Jadi mak dia ni dari pagi petang pada main tahi dia, anak dia. Faham? Jadi makan minum ke darah pun situ juga, pitih tak beri, apa tak beri. Jadi kalau dia ni orang susah dan mak dia tu reda, tak ada masalah. Tapi banyak kawan berlakunya dia orang senang juga. Jenis orang jenis hak tak ada geti kira cara. Dia kira budak ni tok budak mak tu tok budak ni. Tinggal pagi ambil malam, tinggal pagi ambil malam. Patut tinggal pagi ambil malam, berilah sagu hati. Tok bagi yang jaga. Kalau mupah orang jaga atau dekat benda tadika apa benda gaji, orang gaji berapa sebulan. Ada gak jenis cerdik gini. Cerdik perangai uduh. Pakai tinggal anak ke mak gitu menetap kalah mak duk kerja hak tu, kerja hak ni berak, hak ni tepi. Nampak hak ni lengang-lengang kaki masuk lokang, hak ni selipar nyuk macam-macam peseng. Jadi rebah gitu je orang tua tu. Jenis tak bertanggungjawab gini. Kedaku nak mampu pula. Gemak tok tua duk jagakan anak dia sekapeng dak wipiti. Giap bagi ni. Ramai jenis gini, dak jenis gitu je, jenis duduk rumah tok tua tu kok. Pandai gaul nasi. Nampak balik makan nasi. Puak. Natu hanging gitu. Nampak? Bagi anak beli ikan tak ada.
Dah kita duduk rumah tua kita. Nak, beli ikan. 3 hari sekali tak apa dah. Nak, 3 hari sekali alik ikan air besar putih. 8 riyal. Nak, 3 hari lagi pula cari ikan merah sekor. Beli ikan selayang 6 riyal. Beli beras pula sekapik. Seminggu beli sekapik. Nah, tu reti bahasa tu. Dah, makan-makan je. Wah, cakap. Wah, cakap. Dah, bulu orang adik-adik pun bulu mata tengok. Pitih ada. Nak, jadi ni beruk kat gitu. Tak kira makan gaji pun. Tak, memang kita tak berahi pasal gini. Nak, beraluh. Duduk rumah orang, beraluh. Orang lain orang duduk rumah orang, jenis murah tangan, habis ni baki belaka rumah. Ada orang, dia duduk depan rumah tok tua dia. Habis ni baki belaka. Tok tua kata, tak apalah, biar awak molek. Panggil orang pasal mozaik, panggil apa, pasal apa kan rumah dia. Dah kira depan rumah tok tua dia, lagi pulak. Maknanya, anak tu, bini dia. Anak dia, cucu waktu. Nak, ini tak nyayang.